Jentera Penerangan Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat perlu terus memerangi dakwah pembangkang terutama menjelang PRU DUN Sabah akan datang. Sehubungan itu adalah penting bagi jentera penerangan menguasai teknologi masa kini termasuk media sosial dalam menyebarluaskan inisiatif bantuan serta kejayaan yang dicapai kerajaan GRS dan Pakatan Harapan PH. Presiden Gagasan Rakyat Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata penjelasan mengenai pencapaian kerajaan amat penting sekaligus memerangi penyebaran maklumat tidak tepat berkaitan kerajaan. Dalam pada itu, beliau memaklumkan gagasan rakyat kini dalam perbincangan dengan PH berhubung kerjasama dalam menghadapi PRU DUN Sabah. Kita adalah kerajaan negeri pada hari ini. Jadi kita akan tentukan siapakah partner kita di dalam pilihan raya akan datang. Ini mesti jelas kerana ada parti-parti yang lain juga melobi bermacam-macam, bilangan kursi yang banyak dan sebagainya. Ini kita akan peralusi nanti dalam mesyuarat GRS, PH dan juga parti yang lain yang mau bekerjasama dengan kita. Beliau yang juga Ketua Menteri bercakap dalam sidang media selepas merasmikan pelancaran Jentera Penerangan Gagasan Rakyat di Tuaran. Mengenai jentera pilihan raya, katanya jentera di semua kawasan DUN telah ditubuhkan dan siap sedia digerakkan bila-bila masa. Datuk Haji Ji juga mengingatkan ahli parti agar mengetepikan kepentingan peribadi dan mengutamakan kepentingan parti dan tidak melakukan sabotaj sekiranya tidak dicalonkan dalam PRU DUN Sabah. Semua pihak terlibat dalam pelaksanaan projek Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ perlu berwaspada terhadap mana-mana individu yang menawarkan bantuan atau mendakwa mempunyai kuasa berkaitan projek tersebut. Ia bagi mengelak pihak tidak bertanggungjawab yang cuba mengambil kesempatan memandangkan projek tersebut mendapat perhatian ramai. Jangan terlampau percaya pada orang-orang yang datang cakap itu dan cakap ini, kena berhati-hati sebab banyak orang yang mengambil peluang pada waktu ini di tatkala banyak pihak yang memperlihatkan minat yang mendalam. Tetapi ini kesian orang pembeli itu yang terlibat kerana kita tidak komitmen daripada pengambil SMJ, tidak komitmen. Jadi artinya orang itu dalam kerugian. Datuk Jahid ditemui media selepas Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Parti Bersatu Sabah PBS yang turut dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Tamparuli. Datuk Jahid turut melahirkan rasa kesal terhadap insiden baru-baru ini membabitkan seorang pegawai jabatan kerajaan yang disyaki menerima rasuah daripada beberapa individu dan kontraktor membabitkan projek pembinaan Rumah Mesra SMJ. Pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM dinasihati memilih program pengajian yang mempunyai kebolehpasaran tinggi sekiranya menyambung pengajian di institusi pengajian tinggi IPT. Dalam masa sama, program yang dipohon juga selari dengan keputusan peperiksaan masing-masing. Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Mustafa Sakmud berkata walaupun tempat di IPT telah disediakan, namun pemilihan tetap dilakukan berdasarkan merit. Pertama, jangan lupa beli UPU online. Itu yang kalau tidak, dia tidak boleh masuk. Jadi first thing first, pergi ke BSN, beli PIN UPU dan masuk dalam UPU online, pilih kursus yang kebolehpasarannya tinggi dan juga bersesuaian dengan syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan keputusan masing-masing. Beliau ditemui media dalam Majlis Raya Sekampung Parlimen Sepanggar dan DUN Inanam di Kampung Inanam Laut. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Mustafa menggalakkan lebih ramai pelajar Sabah menceburi bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Ia bagi menambah bilangan pelajar dalam bidang tersebut khususnya bidang perubatan. Sabah mampu menjadi hub utama perikanan negara. Pemberian kuasa mengurus pengeluaran permit dan lesen laut dalam bagi vesel penangkapan ikan Zon C2 turut memberi kelebihan dalam membangunkan ekonomi biru. Ia merupakan antara 11 perkara yang sudah diselesaikan dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Wartawan Doni Ijom ada perkongsiannya.
kita berhak menentukan hala tuju sektor perikanan kita di seluruh negeri Sabah ini. Kerana sebelum ini hak kita adalah hanya bot-bot komersial ataupun pesisir pantai yang bawah 30. Menerusi penurunan kuasa ini, Sabah berhak mengeluarkan lesen untuk kapal nelayan bagi menangkap ikan 30 batu nautika dari pantai ke laut sehingga ke zon ekonomi eksklusif ZEE. Sebelum ini, kita hanya ada 7 lesen laut dalam. Begitu luas laut kita banding dengan Perak. Seberapa 207 yang dilisenkan. Lebih 1,000 kapal nelayan komersial aktif di negeri ini. Pemberian lesen perikanan laut dalam C2 diberi keutamaan kepada pengusaha perikanan laut dalam. Labuan Madani Marine Sdn Bhd antara syarikat yang diberi mandat untuk mengendalikan operasi perikanan laut dalam melalui permit ini. Beroperasi menggunakan 2 buah kapal dengan kapasiti 150 tan metrik setiap pelayaran, syarikat ini menjadi perintis projek perikanan laut dalam Sabah. Ini salah satu juga daripada dasar-dasar kita, iaitu dari segi gelakan komersial perikanan yang sudah sedia ada untuk menceburi. Kita mempunyai satu justifikasi yang kuat kita membangun dari segi infrastruktur. Antaranya pembinaan jeti perikanan bertaraf antarabangsa yang boleh memberi perkhidmatan kepada industri perikanan laut dalam. Kita tahu bahawa antara penyumbang terbesar sektor perikanan di Malaysia ini adalah di Sabah. Okay, jadi ini yang kekuatan kita ada. Kalau sebut perikanan ini, kita tidak lagi berkatakan ini perikanan di kawasan pesisir, tapi adalah di laut dalam. Jabatan Perikanan dengan sokongan Kerajaan Persekutuan juga aktif menganjurkan kursus kemahiran bagi menarik minat anak tempatan menceburi sektor perikanan laut dalam. Pembangunan industri perikanan laut dalam bukan sahaja dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan, tetapi dapat merancangkan lagi pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan selain mempercepat pemindahan teknologi moden kepada nelayan tempatan. Doni Ijom, RTM. Teater musikal seni warisan pentas Alap Bana terbitan RTM Sabah mampu menjadi perintis kepada penghasilan lebih banyak karya seni warisan tempatan di negeri ini. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Johnston Bangkuai berkata, persembahan teater musikal budaya yang mengangkat keunikan seni warisan Sabah itu mendedahkan kepelbagaian dan keunikan seni budaya etnik utama di negeri ini. Satu pementasan yang begitu menarik sekali. Ya, bukan sahaja berjaya saya rasa dalam memperkenalkan, mempopularkan dan memartabatkan seni warisan, tapi semua aspek, ya. Dan ini cukup menarik sekali. Pementasan seperti ini akan diadakan lebih kerap kerana ini boleh membantu memastikan generasi muda juga akan dapat menghargai kekayaan seni budaya yang pelbagai di Sabah ini. Beliau yang mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor ditemui RTM selepas menyaksikan teater musikal ini di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Johnston mahu penggiat seni tempatan proaktif dan kreatif menghasilkan karya seni yang boleh menjadi produk pelancongan dan memberi pulangan ekonomi kepada rakyat. Ini termasuklah memanfaatkan peruntukan kerajaan negeri berjumlah lebih 100 juta ringgit bagi pembangunan lebih banyak produk seni warisan budaya berasaskan pelancongan tahun ini. Beliau turut memuji usaha RTM yang terus menjadi peneraju dan memartabatkan seni dan warisan tempatan melalui medium penyiaran berkualiti. Baik, saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka.